Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Saya Puan. Puan Sarima ya? Ya, Puan sehat. Alhamdulillah. Terima kasihlah dapat sama-sama pagi ni. InsyaAllah. Ramaikan kawan saya ni dalam ni. Kawan baik saya. Kawan-kawan rapat saya. Ya. Testing, testing. Okey. Slide saya okey. Nampak macam tak berapa ni ke? Tadi? Okey. Okey, Okey jelas, eh? terang. Alright, Okey, okey. Puan, Okey, boleh. pun terang. Sebab dia ada macam kat atas ni keluar something pula. Dah boleh start ke? Boleh, boleh. Nak tunggu sekejap lagi ke? Okey kot, tak apa.
Kita boleh start ke? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia prihatin, salam UTM Sanjungan Bangsa dan salam kemerdekaan Malaysia yang ke-64. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada pagi ini di program sesi perkongsian ilmu yang mana akan menampilkan seorang yang tidak asing lagi di UTM ini yang akan membicarakan topik pagi ini memperkasakan dan perkhidmatan setiausaha pejabat iaitu oleh Puan Hanifah binti Ahmad, Timbalan Pendaftar Kanan Pejabat Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa. Terlebih dahulu saya mewakili Pejabat Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa ingin mengalu-alukan kehadiran Puan Hanifah binti Ahmad. Selamat datang Puan Hanifah. Kami merakamkan setinggi-tinggi penghargaan atas kesudian Puan Hanifah untuk berkongsi ilmu pada pagi ini. Jadi bagi meneruskan program pada pagi ini, izinkan saya untuk membacakan biodata Puan Hanifah binti Ahmad. Puan Hanifah binti Ahmad adalah Timbalan Pendaftar Kanan Pejabat Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa dan berasal dari Sungai Buloh, Selangor, Darul Ehsan. Mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Sungai Pelong, Sungai Buloh, Selangor dari tahun 1979 hingga 1984. Kemudian Sekolah Menengah Bukit Gading, Sungai Buloh, Selangor dari tahun 1985 hingga 1989. Dan melanjutkan pelajaran di Universiti Teknologi Malaysia UTM dari tahun 1990 hingga 1995 dan mendapat ijazah sarjana muda pengurusan teknologi. Pada tahun 1995 hingga 1999, beliau berjaya memperoleh ijazah sarjana pengurusan teknologi juga di UTM. Puan Hanifah binti Ahmad mula berkhidmat di UTM pada 4 Mac 1987 sebagai penolong peserta di Sekolah Pengajian Siswaza dan ditukarkan ke Pusat Pengurusan Pendidikan RMC pada tahun 1998 hingga 2005. Seterusnya, beliau dilantik sebagai penolong pendaftar N41 secara tetap pada tahun 2005 dan ditukarkan ke Fakulti Pendidikan. Pada tahun 2008, beliau dinaikkan pangkat ke penolong pendaftar kanan N44 dan ditukarkan ke pejabat pendaftar pada tahun 2011. Beliau telah dinaikkan pangkat ke dalam daftar N48 pada tahun 2013 semasa di bahagian modal insan pejabat pendaftar dan seterusnya ke jawatan Timbalan Pendaftar N52 pada tahun 2016. Pada tahun 2018, beliau ditukarkan ke Fakulti Sains dan ke Pejabat Timbalan Naib Chancellor Akademik Antarabangsa pada 2 Februari 2019. Dan kini telah menjawat jawatan sebagai Timbalan Pendaftar Grade N54 pada 2 Jun 2019 sehingga kini. Sepanjang perkhidmatan beliau amat aktif penglibatan dalam aktiviti kualiti seperti pelaksanaan amalan 5S dari Januari 2004 hingga sekarang. Kumpulan Inovatif dan Kreatif KIK, fasilitator Kumpulan Inovatif dan Kreatif KIK dan juga penceramah program kualiti di dalam dan luar UTM. Baiklah para hadirin sekalian, untuk tidak melengahkan masa, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Puan Hanifah binti Ahmad untuk meneruskan sesi kita pada pagi ini. Dan jika ada pertanyaan ataupun soalan, bolehlah ditulis di ruangan chat dan akan dibaca pada sesi Q&A nanti. Majlis dengan segala hormat yang mempersilakan Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Cik Rozali tadi ya, daripada pejabat saya lah, pejabat TNCA. Saya hormati rakan-rakan setiausaha pejabat ya ataupun bantu khas di UTM ni. Jadi saya ucapkan jutaan terima kasih lah juga kepada penganjur ya yang mengadakan program ini, dan juga kepada adik-adik Jabatan TNCA, dan juga khusus juga kepada kelab setiausaha UTM ya. Jadi saya sangat berterima kasih di atas kesediaan lah kawan-kawan untuk hadir bersama dalam program ini ya. Jadi panjang betul ya Cik Zali menerangkan tentang saya tadi. Daripada saya sekolah ya, sampai saya belajar, dan juga sekarang lah saya berkhidmat di UTM. Alhamdulillah ya. Semua ni adalah atas kurniaan daripada Allah SWT. Tak ada hebatnya saya orang biasa saja ya. Saya biasa saja, semua kelebihan dan mungkin apa yang ada pada saya tu adalah kurniaan daripada Allah SWT ya, dan saya hanya melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan itu sebaik mungkin insya-Allah ya. Jadi rakan-rakan mesti tertanya-tanya ya, kenapa tiba-tiba ya saya nak bagi tajuk ni ataupun nak berkongsi dengan kawan-kawan setiausaha pejabat lah, PA lah biasa kita cakap ya di UTM ni ya. Kita kata kenapalah Puan Hanifah ni tiba-tiba nak share pula, nak bagi perkongsian kepada PA UTM ya. Jadi itulah saya terpanggil lah ya, bila saya dah berkhidmat ni lebih 20 tahun di UTM ni, saya terpanggil lah diri saya sendiri. Ada satu kelompok dalam UTM ni yang saya rasa sangat penting ya. Saya boleh katakan sebagai nadi lah dalam mana-mana pejabat. Saya mengiktiraf PA UTM ni ataupun PA kat mana-mana organisasi pun ya, sebagai satu nadi dalam satu pejabat atau satu organisasi ya. Saya bermula di tempat saya dululah masa saya di RMC. Kalau semua ingat Kak Rosna ya, Kak Rosna Muhammad Noor. Puan Rosna Muhammad Noor, mesti ramai ingat kan? Kawan-kawan yang ada kat sini. Puan Rosna Muhammad Noor. Kak Rosna, saya panggil Kak Rosna. Anak dia ada di sini ya. Lepas tu saya imbau balik, saya di Fakulti Pendidikan, saya ada Puan Sarimah ya. Saya ada masa tu Puan Mariana. Kemudian saya di Jabatan Pendaftar, saya masa tu terlibat dengan PA ni, ada Puan Kuntum, ada Puan Syida, Puan Suhana ya. Yang saya boleh ingat lah. Kemudian saya di SPB saya ada Puan Syada ya. Dan sekarang ya saya di pejabat TNCA ni saya ada Puan Lili dan PA saya sendiri Puan Ratna. Ya. Jadi saya dalam tempoh saya berkhidmat tu, saya rasa antara yang saya begitu kata dekat di hati saya adalah PA ni ya, di mana yang saya nampak PA ni adalah seperti saya kata tadi lah satu nadi kepada pejabat itu ya. Kita boleh katalah dia sebenarnya second boss sebenarnya ya. Dia second boss ya. Kalau bos tu apa-apa yang kita nak tanya pasal bos nombor satu kat pejabat tu, kita akan tanya dia dulu ya. Macam saya di pejabat TNCA, saya akan tanya Puan Lili dulu. Tanya pendapat dia macam mana, dia pun tanya pendapat saya, kita berbincang ya. So saya rasa dalam titik itulah saya rasa why not ya saya kata beri perkongsian ini, dan saya rasa macam saya nak dengar jugalah kalau ada pertanyaan, mungkin secara chatting ke ya, saya boleh jawab ya. Dan saya ingin ya untuk kata refresh sebenarnya ya. PA UTM yang ada yang saya kenal ya memang TikTok ya, alhamdulillah ya. Cuma mungkin sebagai satu peringatan semula ataupun sebagai yang kata perkongsian bagi yang muda-muda ya, yang mana boleh dijadikan kata sepadan ataupun dorongan ataupun kata titik tolak untuk memajukan diri sendiri ya. Jadi tak ada tujuan lain sebenarnya saya untuk berkongsi pada hari ini, lebih kepada nak berkongsi dan sharing lah saja ya. Saya nampak tadi ya, saya tertinggal Fakulti Sains ya, PA di Fakulti Sains yang saya ingat ada Puan Syida, Ain ya, dan seorang lagi saya lupa ya, kakak tu dah bersara dah ya. Jadi semua-semua tu sangat dekat dengan saya ya, sangat dekat dengan saya. PA ni sangat-sangat dekat dengan saya. Jadi saya
uh, berkongsi pada hari ini. Okay, baik, saya teruskan sajalah ya. Okey, jadi something kat atas ni dia ganggu saya punya. Okey. Okey, pernahkah anda sebagai seusaha menghadapi situasi berikut? Ini just orang kata nak apa kata nak mulakan sajalah ya. Nak mulakan saja kita punya discussion ni saja ya. Okey, pertamanya selalu buat bos marah. Saya rasa tak adalah kan. Tapi ni nota ini saja. Selalu buat bos marah. Saya ingat tak ada ya. Kalau ada pun sikit-sikit yang mana kebetulan angin masa tu, angin bos-bos ni masa tu tengah naik. Mungkin dia buat marah ataupun kita yang marah kat dia atau dia marah kat kita. Jadi tu mungkin berlaku ya. Dalam situasi yang sepanjang berkhidmat lah ya sebagai seusaha atau PA. Tak tahu nak ambil hati bos ni macam mana. Dia juga ya. Mungkinlah tak ada chemistry orang kata. Tak ada chemistry lah orang kata kan. Tak tahu macam mana. Kita buat begitu salah, kita buat begini salah, kita diam salah, kita bercakap salah. Jadi mungkin berlaku. Jadi tak tahu nak buat macam mana kan. Jadi bagi PA yang berpengalaman dia memang dah tahu macam mana nak cater ya. Macam mana dia nak tarik perhatian ataupun kerjasama atau macam mana nak jaga hati bos dia. Dia memang dah cakap dah ya. Banyak PA kat sini yang terutama jaga bos-bos besar, jaga NC, jaga TNC ya, dan jaga dekan-dekan. Saya rasa memang dah hebat dah ya tentang nak menjaga hati bos ni ya. Baik. Ini sekejap tak okey, sekejap okey kan. Macam saya cakap tadi kan, angin dia. Angin kadang ada chemistry, kadang tak ada chemistry. Minggu ni macam okey, minggu depan macam ada puting beliung datang. Jadi itu orang kata warna-warni dalam kehidupan. Jadi PA ni yang dia tahu sebab dia jaga bos tu. Jadi itu yang saya kira beauty of perbincangan saya adalah yang saya nak cakap PA ni nadi. Jadi saya harap kawan-kawan yang ada kat depan saya bersama saya PA lah ya. Mungkin ada juga yang bukan PA masuk tapi tak apa, ni sebagai perkongsian saja. Tapi PA yang ada bersama saya pada hari ini, saya harap iktiraf diri sebagai satu nadi penting dalam organisasi masing-masing. Yang menjadi orang kata penguat. Kalau saya nampak PA ni, saya nampak macam dia lah penggerak. Ya, sebab dia tahu in out. Dia tahu pasal bos, dia tahu yang melibatkan pegawai, yang dia tahu melibatkan staff, semua dia akan cuba selaraskan atau bagi info. Mungkin tidak membuat keputusan secara yang besar-besar tapi membuat keputusan how to manage yang related tu ketua masing-masing. Kemudian rasa tindakan dah buat yang terbaik dan tapi masa dia tak kena. Ini perasaan-perasaan yang mungkin timbul dan mungkin berlaku. Apalah bos ni nak apalah ketua kita nak kalau dapat bos yang garang macam mungkin saya lah macam garang sikit agaknya. Saya tak pastilah PA saya sebelum ni mungkinlah tegas orangnya saya ni, mungkin garang sikit orangnya ya. Mungkin suka marah-marah ke atau pulang lah ya. Itu anggapan masing-masing terhadap ketua dia. Jadi sebagai ketua saya, macam saya sebagai ketua saya tahu saya apa kelemahan saya, apa kekurangan saya, Dato' juga kelebihan saya kan. So tak apa. Sebagai PA kita berhak untuk nilai. Tapi dalam menilai tu tidak mengganggu tugas kita sebaik mungkin kan. Jangan bila kita dah nilai bos kita, bila kita menjauh, kita rasa macam tak nak buat kerja. Itu mungkin berlaku tapi kita cuba boleh bincang how to elakkan, how to prevent kan benda-benda macam tu berlaku lah ya. Rasa stres. Ini PA ni kan memang semua orang menghadapi PA. Terutama PA yang mungkin jaga very big post ataupun jaga dekan. Bayangkan dekan, jaga dekan, semua orang nak jumpa, timbalan dekan nak jumpa, TP nak jumpa, PP nak jumpa. Kadang-kadang tiba-tiba orang yang bawah-bawah membantu makmal nak jumpa, nak mengadu. Ya bayangkan kita kena macam manalah aku nak susun benda ni. Semua orang nak jumpa ni, semua nak cepat. Penting dengan orang nak suruh sign surat lagi. Orang nak hantar kertas kerja nak kena semak lagi. Lepas tu bos suruh dapatkan maklumat lagi. Stres, sangat stres student nak jumpa memang ada tambah tu. Student nak jumpa, stres dia kan. Jadi ini yang saya tahu PA hadapi lah ya. Bagaimana nak susun semua benda ni tapi tidak menghalang untuk kita berkhidmat dengan cemerlang. Kita sebagai PA kena berkhidmat dengan cemerlang. Okay, baik. Bahasa mudah sentap. Ini kita manusia kan. Kita bukannya malaikat, kita bukannya nabi kan. Kadang hati kita tersentuh juga kalau bos tiba-tiba marah semacam lah sebelum ni kita tak buat kerja, tiba-tiba meletup dia macam
awak ni apa tak tahu buat kerja apa semua janganlah mudah sentak. Mudah sentak tu memang ada kita manusia kan. Kita ada perasaan, mana tahu belum sarapan ke kita ni, tadi ada masalah dengan anak ke kan, anak tak nak buat PDPR ke, kita dah mula bergeledak dalam diri kita ni, tiba-tiba tengah online dengan bos, tiba-tiba bos marah pula kita kan, kita dah hantar dah apa yang dia nak, tiba-tiba dia nak benda lain, so kita pun rasa mudah sentam lah, apa masalah kan. Jadi perkara-perkara ni lah yang kita kena handle lah sebagai PA kan. Susah nak suruh orang tempat kerja. Jadi cubalah, kadang-kadang ini berlaku kan, kita tak boleh nafikan, takkanlah semua orang ni bagus saja kan, ada orang fit dengan suasana kerja, ada orang tak fit langsung kan. Rasa itu yang buat surat tu. Buat surat, mohon pindah. Ada macam tu kan. Sebab dah buat yang terbaik tapi macam tak boleh nak masuk. Jadi tu kita tak boleh nak judge orang tu Kalau orang tu mohon pindah dengan ada surat, jangan judge. Apalah nak mohon pindah, saya nak pindah, saya nak pindah. Jangan judge Kita kena tengok history dan latar belakang dia tu mungkin membuatkan dia rasa tidak seronok Kemudian tadi diri kita sekarang kita ada masalah dengan rakan sekerja pula. Kita ada masalah dengan PA-PA yang ada pun. Ataupun dengan CC, kita ada masalah dengan CC. Mungkin kita ada masalah dengan kerani-kerani. Mungkin kita ada masalah dengan pegawai pun pegawai yang berkaitan dengan bos kita. Jadi masalah hubungan kerja ni akan kita hadapi. Susah utamanya saya nampak yang betul-betul jaga bos ni memang nak handle semua ni kan. Dengan pegawainya, dengan staffnya, dengan TD-nya, dengan timbalan pengarahnya, dengan pelbagai orang, belum lagi orang atas belum lagi pihak luar daripada kementerian, mungkin daripada mana-mana jabatan kerajaan yang lain, mungkin daripada pihak swasta yang nak approach, nak berjumpa dan sebagainya. Itu memang adalah orang kata selok belok dalam kehidupan sebagai seusaha Jadi itu yang saya rasa saya boleh cubalah berkongsi hari ni Baik, yang ni saya ambil daripada blog lah saya nak menyatakan sumber yang saya nak share ini yang saya rasa sangat bagus, iaitu prinsip-prinsip yang patut dipegang oleh setiap setiausaha Ada ingat 7 atau 6 prinsip. So prinsip pertama adalah kejelasan tugas dan tanggungjawab anda. Okay. Jadi sebagai PA ni kawan-kawan, kita kena tahu sebenarnya tugas kita apa kita tahulah tugas kita sebenarnya. Prinsip pertama kita tahu bahawa kita adalah orang yang dipertanggungjawabkan untuk menjaga bos. Menjaga ketua kita dari segi aspek yang berkaitan dengan kerja. Yang berkaitan dengan kerja. Yang hal lain tu mungkin sedikit-sedikit boleh, tapi hal-hal yang berkaitan kerja lah supaya kita tahu bahawa mana kita punya garisan garisan kita dengan bos kita kalau bos kita tu lelaki, garisannya kena dijaga. Kalau perempuan pun garisannya perlu dijaga. Tak semestinya lelaki kena ada garisan perempuan pun, bos kita perempuan pun ada garisan-garisannya Jadi tugas ni yang paling penting. Tugas ni yang paling penting untuk kita faham dengan bos kita apa yang kita perlu buat dan apa yang bos suka, apa yang tidak bos suka. Ni kena belajar ni. Saya pun tahu kawan-kawan banyak pengalaman. Bos silih berganti tukarnya kita di situ ataupun kita dipindah ke tempat lain, bosnya bertukar dan kita pun kena tahu bahawa setiap bos tu ada cara Mungkin macam Puan Ratna lah dulu jaga Haji Najmah dan sekarang jaga saya. Mungkin banyak sangat bezanya ataupun ada kesamaan ataupun mungkin memang okey saja. Itu PA-PA yang hadapi bagaimana handle bos masing-masing. Macam saya lah saya pun ada ketua saya. Dulu ketua saya begini. Sekarang ketua saya begini. Dulu saya Prof Zain, saya ketua saya. Sekarang bos saya Prof Hisham. So ada kita kena tahu bos kita punya passion dia sendiri Jadi ini pertama memang kita kena jelas tugas dan tanggungjawab kita dan seperti yang saya beritahu tadi, kalau bos tu terurus kalau bos tu smart, terutama dalam jadual dia, dokumentasi dia, orang tahu belakangnya hebat. Siapa yang hebat tu? PA dia. Tapi kalau kita tengok bos ni kadang-kadang terlepas jadual lah, kadang-kadang dia tak tahulah dia ada 2 meeting lah, tiba-tiba dia terlepas satu meeting penting lah. Ini orang akan tanya. Bila orang tahu, mana seusaha dia buat macam mana PA dia handle lah. Jadi orang tak tahu masalah dia kawan-kawan orang tak tahu apa berlaku, tapi orang akan tengok PA dia. Kalau bos kita terlepas,
Dokumen tak bawa contohnya, dokumen tak dapat contohnya, Google Drive tak diberi contohnya, Webex line tak dapat, link tak dapat contohnya, Google Meet contohnya meeting sepatutnya Google Meet tapi bos kita pergi masuk Webex pula. Dia pun kecoh, kenapa Webex dia tak buka padahal sebenarnya meeting tu Meet, Google Meet ataupun sebenarnya meeting tu Zoom. Jadi tugas kita apa kita jaga PA, jaga bos kita apa hari-hari dia, 8 to 5 dia, mungkin malam dia, mungkin weekend dia. Jadi tugas utama memang jadual. Ini selalu saya ingatkan pada kawan-kawan walaupun sekarang ni nampak jadual ni dah tak adalah isu sangat Sebenarnya dulu yang susah sikit orang call kita masukkan. Ada orang call kita masukkan. Sekarang kebanyakan urus dia dah invite bos kita. Jadi hal-hal tugas yang untuk semakan ataupun penjadualan ni sebenarnya dah kurang daripada kita. Tapi hal-hal yang berkaitan dengan manageable, yang diuruskan tu, jadual yang diuruskan tu, yang overlapping, yang back to back kan, 8 sampai 9, 9, 10, 10, 11. Lepas tu 12, 1, 12, 1 tu ada 2 pula, ada 3 pula. Ini yang menguji kehebatan ketelitian PA ni dalam menguruskan bos dia. Dah communicate dengan urus dia, dah sediakan apa yang diperlukan. Jadi jelas tanggungjawab kita adalah menjaga kebajikan kerja ketua kita. Saya selalu cakap ni, kalau ketua tu bagus, contohnya kalau dalam mana-mana pembentangan ketua tu bentang bagus, orang akan tengok belakang dia. Oh, ni pegawai dia buat slide bagus, smart, bos dia tepat dan sebagainya, data complete. Mesti tengok orang belakang dia. Siapa yang tolong bos ni mesti orang tengok. Kadang-kadang mungkin bos tu buat sendiri kan. Tapi biasa orang akan rujuk orang belakang dia. Siapa orang belakang dia? Mungkin orang belakang dia tu TP, mungkin PA dia. Kat situ semua orang belakang dia dipamerkan oleh ketua tersebut. Jadi kita kena faham tugas kita. Prinsip yang kedua, kenali organisasi. Ini penting Kalau kita dah lama tak ada masalah Tapi kalau kita mungkin baru, so mungkin kita kena kenali organisasi. Sebab kita pembantu kepada bos kita ataupun kita ada sisa pejabat, ataupun kita memang kita kena dah tahu. Jadi kita memang kena mengenali apa yang kita harapkan daripada suasana kerja itu supaya memudahkan bos kita. Jadi kita tahu, kita kenal lah. Kita kenal betul-betul biar kita punya pejabat Jadi bila kita dapat sesuatu arahan ataupun kita dapat sesuatu maklumat, sebenarnya kita boleh mudah salurkan. Jadi tu yang saya kata Nadi tu kerana sebaik-baik PA dia tak lepaskan kepada orang lain ataupun dia tak forward kepada orang lain. Dia dapat email, dia forward. Dia dapat email je dia forward. Tapi PA yang bagus begini dia sebab dia kenal organisasi dia, dia baca email tu, dia tahu. Ini sebenarnya tugas Puan Hanifah ni. Baru dia forward. Ini sebenarnya fakulti, terus fakulti. Ini dia rasa ini dalaman saja. Jadi boleh simpan saja file. Itu hebatnya dia. Dia kenal organisasi dia. Tak payahlah semua dia nak tanya pegawai. Semua nak tanya bos ataupun tanya bos dia. Prof, ini nak hantar ke mana bos? Prof, ini kita nak simpan ke? No. PA bila dah kenal organisasi dia kawan-kawan, dia baca email tu, dia baca WhatsApp tu, dia baca apa-apa pun dokumen, dia tahu. Dia tahu, ini kerja BSM ni kan. Tak apa saya tanya dulu pegawai PSM yang ada di pejabat ni. Contoh. Dia wonder, ini macam tak kenal lah. Dia kenal organisasi dia. Ini PA yang bagus Tanpa dia perlu merujuk kepada sesiapa, dia dah boleh baca dah info ni. Ini macam contohnya lah Puan Laila kita kan, Suster NC kan. Tahu dah dia baca email ni. Ini pejabat Puan Hanifah ni. Hantar Puan Hanifah sila tindakan. Ni pejabat TNCPN. Ni terus dengan bantuan KTP kalau nampak macam info tu tak apa sure baru rujuk. Tapi yang biasa yang kita kenal, ini pejabat dekan Fakulti Kejuruteraan ni, SAP hantar. Tanpa kita melengah-lengahkan kerana kita betul-betul kenal organisasi kita. Kalau jaga NC memang kena kenal UTM. Jaga dekan memang kena kenal fakulti tu. Ni tahu dah.
Ini tak apa, saya hantar dulu kat ketua dia, saya CC juga dekat orang yang sepatutnya buat. Itu cantik. Ya, itu PA yang bagus. Jadi maknanya, kita kata Nadi tu kawan-kawan dia, Nadi sebab dia tak payah nak tunggu arahan. Dia hebat, dia dah tahu. Kalau dia tak tahu tak apa, saya ni baru 2 bulan, tak apa, saya study. Baca email tu, dia study. Oh, ini macam saya tak berapa sure lah, baru 2 bulan ni kan, study. Study, tak apa, mula-mula ni duk kecoh, tak tahu apa nak buat, kita apa. Lepas tu, yang berkaitan dengan itu, fingertip, pop, dah tahu, oh ini Puan Hanifah ni. Okay, Puan Hanifah biasa akan bawa dalam satu mesyuarat bulanan Puan Hanifah. Okay, fine, jalan. Jadi kita kena letak mind kita, bila kita kenal organisasi kita letak mind kita ke situ. Jangan mudah kita forward kawan-kawan ya. Saya tahu ramai PA dah bagus macam ni ya. Itu sebab saya kata Nadi yang sepanjang saya berurusan dengan PA-PA yang 20 lebih tahun saya ini, semua bagus ya. Puan Sarima Satam atau yang memang hebat, Puan Mariana memang yang biasa saya berurusan ni, teman yang lain mungkin saya tak sempat berurusan, tapi yang orang-orang yang saya rasa hebat lah yang sangat membantu. Kak Ros Kak Ros yang dah bersara ya. Sebelum tu Kak Raja semua orang yang memang hebat lah Kak Kasma, Kak Uda dulu pun TikTok. Jadi dia tahu apa nak buat without dia dah tahu sebab dia dah faham organisasi. Jadi kita pun mana-mana yang baru ni cuba kenal organisasi kita jangan mudah untuk kita forward je lah kat pegawai. Kita ada 3 pegawai. Forward je lah dekat pegawai A. Dan ini forward kat pegawai B. Kita cuba kenal organisasi kita. Baik, yang ketiga adalah memahami peraturan dan dasar organisasi. Ini sama tadi. Tadi kenal organisasi, sekarang kenal peraturan. Ada yang kita nampak sulit. Ada yang kita nampak macam ni macam PPT nak something ni yang agak besar. Okay, ni memang tak ada lain lah. Ni mungkin Puan Hanifah lah yang kena. Dan mungkin benda tu kena rujuk pegawai undang-undang. Kita bagi tahu je, Puan, saya rujuk kat, saya hantar kat undang-undang, saya sisi kat Puan. Cantik. Mana kita tahu dah, ini memang very ni tapi kalau tak sure memang kena rujuk lah. Tapi kalau kita dah biasa dengan benda tu, kita dah pernah buat, kita tahu benda ni besar, kita leave it to bos-bos kita pun tak apa, prof-prof kita pun tak apa untuk kita rujuk sebenarnya lah Tapi kalau benda tu minor, biasa-biasa saja dan selalu kita terima dan feedbacknya memang begitulah jawapannya, memang kita boleh proceed dan ini memerlukan pengalaman dalam untuk kita gerakkan perkara ni Okey, baik, ketahui tugas bos anda. Ini pun prinsip yang keempat ni pun penting, kita kena tahu apa yang tugas bos kita. Kat sini dia sebut, sekiranya anda tidak menyukai bos anda, besar kemungkinan anda akan mengalami banyak masalah pada masa hadapan Jadi itulah bila kita bercerita tentang suka bos ke tak suka bos ni, kadang-kadang sebenarnya kita tak ada option kawan-kawan tak ada option sebab bila kita dah diarahkan berkhidmat bawah bos tu, sebenarnya kita tak ada pilihan. Memang kita kena hadap dan cubalah berusaha untuk adakan chemistry tu. Adakan chemistry tu. Cubalah sedaya upaya kalau kita perlukan pandangan orang lain, kita cuba tanya PA sebelum tu yang pernah berkhidmat dengan dia. Macam mana cara dia bekerja? Kita tak berapa faham, dah sebulan 2 pun masih tak ada chemistry kan. Cubalah berusaha dan cuba faham apa tugas bos kita dan yang paling penting faham cara kerja dia. Kalau kita faham cara kerja dia, mudah untuk kita laksanakan. Tapi kawan-kawan kalau misalnya masihlah tak boleh kan, masihlah tak dapat nak mengatasi masalah ni. So daripada kita lama-lama dekat situ, memanglah kita terpaksalah berbincang dengan pegawai yang berkaitan untuk kita mohonlah untuk kita keluar daripada organisasi itu Jadi saya kira kalau kita boleh selami benda ni lah ketahui tugas bos ni dan itulah kadang-kadang orang kata kita je nak kena faham bos Puan. Kenapa bos tak nak faham kita? Ni selalu saya dengar sebab kita ni second layer Kita ni second layer. Memang kita ni bila ada ketua, memang kita kena faham ketua kita dulu. Bila ketua ni memang sepatutnya dia sebagai leader, sepatutnya dia ada value dalam diri dia tu kawan-kawan Value sebagai seorang ketua tu memang sepatutnya dia kena memahami anak buah dia. Dia kena ada value tu. Dia automatic dah kena ada value tu. Tapi dia juga manusia biasa.
Jangan anggap dia mesti hebat, ya. Dia pun manusia biasa, mungkin dia ada masalah dia. Itu sebab saya selalu beritahulah, ya, kalau orang yang ada masalah, kita tak ada judge, ya. Kalau bos kita ni asyik nak mengamuk je pagi-pagi, mengamuk, so kita buat serba tak kena, kan. Jangan judge. Mungkin ada sesuatu berlaku, Dan kalau hari-hari mungkin something wrong dengan dia lah. Kita boleh fikir ada something wrong dengan dia dan cuba bina chemistry tu. Tapi kalau tak boleh, dah usaha sebaik mungkin, tak boleh juga. So tak ada pilihan lah, ya. Memang kena bincang untuk kita keluar daripada pejabat tu, ya. Tapi kena jaga-jaga jugalah. Kalau asyik tak ada chemistry, pergi pindah sana tak ada chemistry, pindah situ tak ada chemistry, kita yang ada masalah kimia dalam badan kita tu, ya. Itu yang masalah tu. Orang sini tak kena, orang sini tak kena. Sebenarnya bukan bos, sebenarnya kita. Itu kena check jugalah, ya. Ini just pandangan saya lah. Ya, kita cubalah. Tapi saya nampak tak banyak kes macam ni. Selalu kita nampak PA ni pandai, dia menyesuaikan diri dengan bos. Dia tahu bos ni, bos yang dulu macam ni. Bos hari ni yang saya bekerja sekarang begini. Dia pandai. Itu saya respect PA UTM yang saya kenal dari dulu sampai sekarang. Memang itulah kelebihan PA UTM, sebab jadi brand pada kawan-kawan semua lah. Okey, baik. Kita pergi pada prinsip kelima, kesetiaan, ya. So kalau boleh janganlah jadi kita ni mencampuri urusan-urusan dalam pejabat kita. Kita kadang terdengar, terdengar sebab bos tu bercakap dalam telefon. Ya, kita berhampiran dengan bilik dia. Dia cerita something tentang orang lain yang juga kita kenal. Ya. So tolonglah jaga kata apa, keharmonian ni. Jangan mencampuri urusan politik organisasi. Contohnya pegawai A tak suka pegawai B ataupun ketua A tak suka dengan pegawai kecil ni. Tolonglah kita jangan campur. Sebagai PA ni kita memang jangan menimbulkan konflik. Sebab kita yang tahu banyak. Saya tak nafikan, sebagai PA dia memang tahu banyak. Sebab dia nampak siapa yang masuk kat bilik bos dia. Dia boleh dengar bos dia bercakap dalam telefon. Dia boleh dengar, kadang-kadang bukan dia nak dengar pun. Ni kawan-kawan saya faham, bukan nak dengar pun, bukan curi-curi dengar. Tapi kita, bilik kita tu dekat dengan bilik bos. Bos pula tengah cakap dengan bersemangat. Orang kata apa, nak menyelesaikan satu isu, dia korek sana, korek sini, dengar sana, dengar sini. Kadang-kadang dia buat Google Meet, yang dengar daripada Google Meet tu, kan. Perbincangan yang serius itu, isu penting itu. So, jangan campur, ya. Masuk telinga kanan kawan-kawan, keluar telinga kiri, simpan kat hati. Dah. Kita tahu ni ada masalah ni, apa benda-benda ni, simpan. Jangan jadikan kita pula yang kita sampai ke orang sana, sampai ke orang sini, ya. Dulu, masa dulu, 10 years back lah, dulu pasal benda-benda penting ni keluar dalam satu meeting, saya ingat. Tiba-tiba yang dipersalahkan PA. Saya pun tak tahu apa sebenarnya kes tu, kan. Saya masih pegawai biasa je, tapi masa tu yang memang yang hebohnya yang salah masa tu PA. Saya pun tak ingat siapalah, apa kes je, saya tak terlibat pun. So bos saya panggil semua PA ni, saya ingat. Saya ada yang lama-lama ni ingat kes tu, PA jadi mangsa, bila sesuatu benda tu dah jadi heboh, PA jadi mangsa. Jadi kawan-kawan, kita cubalah untuk jadi PA yang tidak mencampuri urusan apa-apa pun. Kita tahu batas kita sulit-sulit. Mana tak perlu campur, kalau kita boleh kata boleh nak kata apa, memberi pandangan bila dipinta saja untuk diberi pandangan oleh bos. Ya. Itu limitation kita yang kita perlu jagalah. So ini penting, kawan-kawan, ya. Okey, baik. Prinsip yang keenam, elakkan daripada gosip. Ini ada dalam blog ni. Saya pun rasa penting juga, ya. Bila kita ni, itulah saya kata si ustaz ni dia nadi, dia pusat sumber maklumat dia. Kadang-kadang surat-surat sulit pun sampai kat dia, surat-surat orang dihentam pun sampai kat dia. Sebab dia nak rekod, dia nak rekod bahagian sulit ke macam mana lah, kan. Dia nak rekod, dia kena pastikan apa sumbernya tu dia. Dengan tugas dia tu dia kena baca isi dia tu. Untuk dia faham. Jadi dia ini penting. Macam tadi tu lah, jangan campur urusan politik dan jangan gosip, ya. Kadang kita terdengar ke bos kita, yalah, kalau kita tahu ke bos kita ni ada rapat dengan seseorang ke, kan, kita pun mulalah gosipkan dia tu, bos kita ni dah kahwin, anak dah ramai tapi ada girlfriend. Ini gosip-gosip contohnya, kan, ataupun
ataupun apa-apalah yang boleh menimbulkan gosip. Jadi elakkan pada gosip. Sebab kita ni jaga tempat-tempat yang penting kan. Jadi bila kita jaga tempat-tempat yang penting tu kita cubalah elakkan daripada bergosip kan. Kalau bergosip lebih kepada nak berbincang untuk mencari penyelesaian tak apa kan. Maknanya kita buat sebagai benda-benda yang boleh menambah baik perkhidmatan kita, tak ada masalah. Betul-betul kita bagi contoh kita bagi contoh ni bos ni begini-begini macam mana kita nak settlekan. Bukan kita nak ngumpat bos, gosip bos, tapi kita bos ni dia macam tak suka baca lah ataupun dia lambat respon WhatsApp lah. Dia balas lambat balas email pun lambat lah. Jadi itu macam gosip juga. Tapi sebenarnya nak cari how to solve, how to overcome, how to mungkin create platform baru memudahkan bos kita. Jadi benda-benda macam tu dia tak ada masalah lah. Okay, jadi elakkan gosip. Penampilan yang menawan. Ni subjektif lah ya. Saya pun rasa PA ataupun pejabat ni memang kenalah jaga penampilan sebab biasanya tetamu-tetamu bos ni akan jumpa kita dulu kan. Jadi jagalah penampilan diri dan ikutlah etika-etika berpakaian seperti yang UTM keluarkan ya. Janganlah penampilan kita tu macam kita ini nak pergi shopping mall ataupun nak pergi pasar beli ikan ya. Jagalah penampilan kita mengikut lunas-lunas ataupun aturan-peraturan beretika pakaian ya. Etika pakaian yang dikeluarkan oleh UTM. UTM ni ada untuk perempuan kalau nak pakai seluar. Dia punya konsep dia. Saya pun tak berhenti nak menyebut dia sebab saya tak pandai. Kalau baju kurung adalah digalakkan. Kalau pakai seluar tu dengan apatah saya pun tak pastilah, mungkin kawan-kawan pandai. 2 layer, 3 layer tu semua tu, jaket dan sebagainya tu proper. Proper dress, outfit yang memang bagus untuk bersesuaian dengan kita badan berkanun dan juga badan berkanun dan juga inilah kita macam awam untuk corporate macam tu. So kita memang kena jagalah kita punya penampilan. Okey. Baik. InsyaAllah kita lebih kepada pembincangan kalau ada soalan-soalan nanti dalam chatting saya akan berkongsi lah Okey, bagaimana nak menjadi usaha yang cekap dan teratur? Itu yang saya cakap tadi kawan-kawan Kalau bos tu terurus, dia tak tertinggal buat mesyuarat, dia tak terlepas mesyuarat penting, sebenarnya kita lah yang di belakang tu. Kita lah yang menyusun. Contohnya sekarang ni kan, kita tak tahu sebenarnya meeting ni kawan-kawan. Sekarang ni dah musim-musim global dan teknologi di tangan saja ni kan. Teknologi tu kat tangan saja. Jadi dia punya konsepnya adalah orang akan invite je. Suka hati je diorang invite. Tapi kita tak boleh lah nak marah Ini zaman baru. So kita pakai PA ni kena adapt. Dia masuk je. Macam contohnya saya pagi tu saya dah tengok, saya ada petang ada satu meeting. Tiba-tiba saya dua meeting. Saya tak tahu pun sebagai ketua PA saya, Puan Rana selalu. Puan tiba-tiba masuk satu lagi. Puan Rana memang selalu update saya. Puan tiba-tiba ada masuk satu lagi. Puan ada 2 ni macam mana Puan? Itu sangat membantu. Jadi kita pun decide. Ada 2 meeting, saya pun baca meeting ni gini-gini. Tak apalah, saya minta Puan Nuril. Tolong minta Puan Nuril wakil saya kena pergi meeting yang ni yang lebih penting. Itu peranan stewardship. Sebab benda macam ni orang invite ni macam all the time. Tiba-tiba dah jadi daripada satu meeting, petang tu dah jadi 4 meeting. PA lah yang akan dapatkan semua information tu. Meeting satu ni dia pasal ini puan, ini puan, ini puan, ini bos, ini prof. Ini gini-gini. Okey, tak apa, yang ni saya pergi ni, you bagi tahu dia saya lambat sikit, saya akan masuk lambat agak. Jadi bos tu akan decide. Ada 4 dia susun dengan kita punya cadangan. Jadi penting untuk usaha ni cekap dan teratur. Jadi ini adalah 3 konsep yang saya cuba dapatkan di mana mengambil sikap profesional. Jadi bila kita kata mengambil sikap profesional ni, bolehlah kita katakan dalam kita nak atur tugas kita ni tak adalah bias kan. Maknanya semua yang invite, tadi kalau kita ambil case invitation calendar tu yang berlapis-lapis, kalau kita mengambil sikap profesional, maknanya kita cubalah meraihkan semua yang menjemput bos kita ni. Kan cubalah raihkan Kalau boleh kita bincang, kalau dia kata, kalau kita tanya urus dia tu, nak juga bos you hadir lah, Ina, okey nak bos saya hadir juga tak? Boleh tak ganjak sikit, nanti saya bincang dengan bos saya. Ganjak sikit bagi
dalam 1.5 jam nanti saya cuba bincang bos. Jadi itu option-option yang kita rasa kita ni dah cakap. Kita boleh bagi option kat Rusia tu. Kalau you nak bos saya hadir, bos saya tengah chair meeting ni, so you lambatkan sikit. So jangan kita mengambil sikap yang siapa booking dulu dia jadi yang lain semua kita no kan invitation tu. Jadi kita cuba untuk kita organize kita punya kerja kita teratur dan kemas. Ini penting. Kemudian meningkatkan teknik organisasi. Ini macam-macam yang kita boleh buat. Sekarang ini kawan-kawan bila teknik organisasi ni lebih kepada digital. Digital. Maksudnya Google Calendar kena cekap, email kena cekap, banyak lagi tools-tools lain yang kita kena hebat supaya dalam kita menguruskan bos kita ataupun organisasi yang kita terlibat ini teratur, kemas dan cekap. Hebat dalam sharing Google Drive, hebat dalam sharing apa-apa kan, buka itu, buka ini. Itu saya pun ada kelemahan tu yang selalu saya bergantung pada saya punya kawan-kawan dan belajar dari mereka bagaimana saya nak gunakan tools-tools IT ni daripada handphone saja, kadang-kadang daripada laptop saja. So PA pun kena tingkatkan kemahiran-kemahiran dan teknik-teknik organisasi. Seperti juga yang saya bagi tahu tadi, kenali organisasi, kita tahu tentang kerja kita, macam mana kita nak make lebih efisien, itu pun penting Dan yang ketiga adalah komunikasi berkesan Jadi ini saya kira memanglah of course, saya rasa PA ni bila layan kita memang very good. Sepanjang yang saya kenal masa saya kawan-kawan muda pun memang kalau kita berhubung dengan PA, kalau kita nak tanya, nak menjemput bos-bos ni dalam meeting kita akan ada akan ada yang PA akan assist kita sebagai pegawai baru kan. Tak ada pula yang saya menghadapi PA ni tiba-tiba sombong ke, tak ada kat PA memang tak ada Dia akan assist saya masa saya pegawai baru, akan assist saya puan kalau puan begini akan ada yang akan bagi tahulah apa yang perlu dilaksanakan. Jadi 3 perkara ni akan insya-Allah kalau PA melaksanakan, cuba belajar dan cuba tingkatkan, dia akan jadi sebahagian daripada kaedah untuk kerja-kerja kita lebih teratur dan lebih cekap lah. PAP itu akan dilihat lebih cekap Okey, baik. Saya teruskan kepada ini pun saya ambil daripada sumber ni DIY Community Guide. Saya ambil saya rasa pun daripada satu website berkaitan dengan sekretari dalam bahasa Inggeris. Saya ambil. Saya pun banyak sangat nota kat situ bila saya nak menyampaikan ni, menyampaikan sharing ni, saya nampak banyak usaha-usaha untuk kita boleh jadi seorang sekretari ataupun bantu pejabat yang baik Jadi apa yang do, apa yang don't. Okay, good secretary will be organized. Bila PA ni dia tersusun orangnya, InsyaAllah bos dia pun tersusun. Jadi untuk kita, bos kita lebih tersusun, cekap, tak tertinggal mesyuarat, tak tertinggal information. Kita yang kat PA yang kat belakang, orang tak nampak pun orang nampak prop tu je, orang tak nampak PA dia siapa. Tapi sebenarnya orang automatic relate Kalau saya pun tahu, tengok bos tu well done, memang tahu, memang cakap apa semua. Saya tahu itulah PA dia yang bantu dia. PA dia yang bantu. Dia mana sempat nak tengok kalender ke, nak dapatkan link ke, mana sempat. Dia cuma tengok WhatsApp dia je. Zoom masuk, PA dia masuk. Bos ini pagi ni, ini pukul 12 punya, ini Google Drive yang puan boleh semak. Semua PA dia yang tolong. Kalau dia memang very big gun, sibuk sangat, dia dia organize je. Semua meeting dia tak terlepas pun. Ataupun kalau terlepas pun ada wakil. Ini kita boleh nampak good secretary. Okay. Keep copies for all correspondent ni memang kita tengok macam data-data lah. Kita boleh kata data-data ataupun apa-apa saja maklum balas daripada email. Kita pun baru-baru ni mungkin saya boleh bagi contoh Lily lah baru ni bila
Prof Syam bagi saya satu task. Lily bagi tahu saya, puan sebenarnya saya dah uruskan. Ni memang dia terus klik kat dia punya mic. Oh, ini dah settle dah sebenarnya. Jadi saya keep update. Oh, dah settle. Okey. Jadi saya tahu ya. Jadi tak adalah PA pun bila tengok kat WhatsApp tu ataupun tengok kat email tu dia tak fikir apa-apa kan. Dia biar je kat Puan Hanifah. Biarlah. Dia tak baca pun apa yang di forward tu. Tidak Jadi semua ni nampak macam satu kelompok. Ini macam dah urus dia macam dia beritahu saya. Ni dah urus puan, dah lama pun dah urus dengan saya dah berhubung lah dengan urus dia tu. Jadi ini yang salah satu contoh PA yang betul-betul put mind dia kepada kerja. Bukannya dia biar je bos dia email kat siapa, bos dia minta data, sebenarnya dia boleh feed data tu. Prof, data dah ada sebenarnya, ni dia data ni. Tuan, bos, data ni dah ada sebenarnya, saya dah dapatkan daripada awal. Hari tu pun saya dah kumpulkan, ni data dia. Kalau nak detail nanti saya minta pegawai brief dengan Prof. Saya siapkan masa dia. Ini dia. Dia put mind dia kepada kerja dia. Bukannya semua ditolak. Ni pegawai A, Prof. Ni pegawai B, ya, Prof. Ini nanti saya suruh TP menghadap Prof. Ini semua ditolak macam tu. No, To be a part organisation, kena bersama-sama fikir. Ini macam kena bincang ni agaknya, tak apa, suggest kat Prof agaknya ni kena bawa bincang lah Prof. Saya setuju ke saya setkan discussion dengan beberapa pegawai, dengan bos-bos daripada fakulti lain ke. So bos pun berfikir. Dia pun baca, tak apalah saya ingat KIV dulu, nanti saya cuba dapatkan pandangan orang lain. Jadi bos pun seronok sebab kita tolong fikirkan untuk dia. Ya. Jadi benda-benda macam ni maklumat-maklumat tu berkitar kat kita tu ya. So check quorum is met for meeting. Ini kalau meeting tu memang kita uruskan, dan banyak juga saya tengok PA bantu kan, tengok quorum meeting. Ini kalau diperlukan lah. Jadi saya pun terpanggil lah nak cerita pasal meeting ni kan. Zaman saya dulu-dulu kan, PA sebenarnya dia terlibat tau dalam masuk mencatat minit mesyuarat. Ya. Tapi saya tengok lately ni macam tak ada lah kawan-kawan macam dah kurang dia ni. Saya masa pegawai muda dulu, memang bila meeting besar dalam satu pejabat tu, memang meeting yang paling besar dalam pejabat tu biasa PA yang akan catat minit. Saya boleh bagi contoh Puan Sarima Saktam dulu bersama saya. Uruskan syarat pentadbiran. Saya tak pastilah sekarang ada lagi ke tidak PA yang menjadi pencatat minit bagi mesyuarat besar dalam pejabat dia tu. Yang chair tu bos kita dan dia catat minit. Saya tak pasti ada ke lagi tak. Mungkin kawan-kawan boleh check dan kita boleh bincang. Ada apa Puan Mariana dah jawab. Memang kalau ada bagus. Tapi saya tak tahulah, saya nampak macam dah berkurang sangat benda ni ada, saya salah seorang. Okey, bagus. Bagus sebenarnya, tapi ada juga yang saya difahamkan, ada Puan Alin okey, thank you. So, bagus. Saya suka ni kalau ada tu alhamdulillah. Kalau ada alhamdulillah, saya rasa benda tu tak hilang. Tapi saya risau juga kalau satu momentum ataupun satu amalan yang bagus ini tertinggal begitu saja. Jadi kalau ada, mungkin kita boleh samakan. Maknanya PA at least satu mesyuarat dia jadi pencatat minit. Dia bantu urus dia. Jadi apa yang berlaku kadang-kadang saya tengok kelang kabut lah pegawai ni dah. Dia macam-macam mesyuarat nak jaga. Dia kerani dia kena tolong catat minit. Lepas tu dia kena semak minit. Kalau dekat jabatan TNCA memang kita letak 3 hari draft kena siap. Memang kelang kabut lah tapi itu kita adalah boleh bicara bukanlah keras sangat 3 hari tu. Itu pun Datuk NC yang cadang Datuk NC, Datuk Ahmad Fauzi yang cadang kat kita, minit kena siap dalam 3 hari. Jadi di jabatan TNCA kita cuba implement dan alhamdulillah mesyuarat Senate, mesyuarat under JKTM, mesyuarat besar JKKU, apa tu memang kita dapat siap dalam 3 hari kan. Jadi ini yang saya harap, kalau ada lah ruang-ruang kawan-kawan PA yang ada kat sini kan, yang belum berjinak-jinak dengan mencatat minit, ambillah peluang masuk satu mesyuarat yang besar ataupun kecil pun tak apa. Ambillah satu untuk get use of peranan si usaha ni memang catat minit. At least satu kan. Sebab bos tu bos kita kan, at least kita meeting yang besar tu kita tahu. Untuk kita kenal organisasi sebenarnya dalam meeting. Orang ni cakap ni, orang ni cakap ni, orang ni beritahu masalah ni, orang ni share masalah ni. Itu kita sebagai PA diam, sebab kita catat minit kan. Tapi kita dengar, kita kaji
kita reflect. Oh, dapat satu email kita tahu. Ini macam ada bincang dalam mesyuarat ni. Ini macam Prof suruh Puan Hanifah yang ambil tindakan ni. Oh, Puan ni seperti yang dimeetingkan dalam mesyuarat kita sekian-sekian tarikh. Ni tindakan Puan. Dah ada info. Tahu dah. Sebab kita kenal organisasi kita dalam okey, Fida cakap apa tu? Saya bila buka slide ni tak boleh nak baca Tak apa, nanti kejap lagi saya baca. Tapi adalah kita nampak reluctant ni mungkinlah 1%, 2% reluctant untuk cantik minit dia rasa bukan kerja kami Puan PA nak cantik minit, tapi sebenarnya ni dari dulu lagi dah ada Puan Rosnah tu pun pernah, Kak Ros tu pun pernah jadi cantik minit. Tengoklah tengok pada kesesuaian lah. Dan Puan Sarimah contoh yang paling dekat dengan saya lah yang selalu bantu saya, even buat benda-benda sulit pun Puan Sarimah pernah bantu saya kami berdua sampai ke malam, sampai ke maghrib sebab memang betul-betul sulit, jadi saya memang buat dengan Puan Sarimah saja. Jadi mungkin Puan Sarimah ada pengalaman dengan saya tu Ini benda-benda yang very penting lah, PA-PA yang bersemangat, yang kreatif, yang tahu kerja dia, yang kenal organisasi dia, memang mudahkan semua orang yang ada berhampiran dengan dia Okay, baik. Make it easy for others to take, work closely tu tadi dah, work closely with chairperson. Okay, make it easy for others to take over by keeping clear record, prepare for meeting ni tentang meeting lah, summarize discussion, keep people informed. Ni tugas semasa mesyuarat lah So apa yang tak perlu buat adalah ignore correspondent kalau ada malu-malu yang ini kita boleh tapis sendiri janganlah kita duk panjang-panjangkan, jangan gosip. Keep jangan sampul politik-politik pejabat. Politik ni bukan ada dekat kabinet tu saja yang kita cerita dekat kabinet tu. Bukan politik tu di sana saja kawan-kawan. Politik pun ada di pejabat kita. Yang mungkin dah biasa tu tahulah politik pejabat tu macam mana, kita pun tahu. Bila bos baru masuk je kita pun nampak siapa yang selalu datang bagi khabar lah, jumpa lah. Kita pun tahu ni politik ni nak bodek ni. Kita tutup mulut, jangan duk cakap orang tu kan sejak bos baru ni kan dia asyik datang je. Tutup, jangan cerita apa-apa. Itu urusan dia, kita buat kerja kita je. Dia nak jumpa, ada appointment, bagi tahu okey bos boleh jumpa. Tapi kalau kita dapat arahan daripada bos, kalau orang ni nak jumpa saya, tolong beritahu dia jumpa saya pada waktu-waktu yang bersesuaian. Kerana kalau dia datang jumpa saya lama, bos dah pesan. Okey, kita dengan cara profesional, tadi kan profesional cara yang profesional, jangan sampai dia terasa hati, kita kena cakap dengan baik-baik. Maaf ya doktor, Prof belum bersedia lagi, nanti kalau Prof dah okey, saya beritahu Prof dulu dan saya akan beritahu masa yang doktor sesuai untuk jumpa dengan Prof. Be profesional. Jangan pula kita yang sampaikan, Prof tak suka doktor datang ni. Jangan pula kita macam tu. Tutup mulut, cakap lembut-lembut, cakap baik-baik, susun dengan baik. Tapi saya tahu PA UTM memang first class. Dia tahu macam mana nak handle benda macam ni Dia tahu macam mana kalau pegawai datang marah-marah ke, pegawai datang kelam kabut ke, dia tahu handle lah. It's very good PA UTM, DNA UTM memang dah ada semua ni. Cuma yang muda-muda boleh belajar daripada kakak-kakak yang dah ada ni atau abang-abang yang ada tu untuk value, tambah value dalam diri throw away important papers, jangan buat itulah, janganlah melembab pada meeting kalau terlibat dengan meeting lepas tu jangan rely on his or her memory, jangan semuanya bos yang kena semak, kita pun kena ada sekarang macam-macam boleh rakam kan, dan jangan organize meeting last minute lah. Ini lebih kepada mesyuarat. Itulah saya nak kembalikan lah kalau boleh PA ni adalah ruang-ruang untuk belajar mencantik minit. At least mulakan dulu dengan meeting-meeting yang simple. Nanti bila kita sampai pada tahapnya seorang PA kepada bos, kalau bos tu adalah seorang apa-apalah mengetuai sesuatu, memang sebenarnya dia kena menjadi pencatat meeting yang besar. Dia kena ambil satu sebenarnya, itu tugas dia, salah satu tugas dia sebenarnya. Yang sebenarnya saya bukan create dah lama dah ada benda-benda tu dan masih berjalan. Kalau ikut respon kawan-kawan tadi, masih berjalan lagi. So very good Okey, seterusnya adalah kualiti-kualiti yang kena ada dekat ni. Saya ambil dari page personal.com. Ni saya ulang sajalah yang saya nampak similar, yang saya rasa penting bila
dalam sumber yang tadi pun dia cakap benda ini dan sumber yang page personal ni pun aku cakap benda yang sama. So saya tarik dan saya highlightkan semula. Ya. Apa ni kemahiran organisasi ya, mana macam mana paper kita keep track mind kita, kalau kita ni pelupa carilah tools untuk kita ingat, kita catat kan. Keep track, kita kena ada to do list ke apa ni, things to do kat mana lah. Sekarang tak ada kat laptop boleh, kat handphone boleh, sekarang macam-macam kalau nak booking ke apa kan, semua boleh dilaksanakan ya. Kemudian professional communication skills, kemahiran bercakap ini penting Kemudian initiate. Ni tadi saya bagi contoh tadi ya. Initiate lah ya. Jadi kita nampak macam bos pun macam tak ada sangat maklumat kan. Macam mana nak buat dia benda ni? Cadang kat bos. Bos boleh tak saya nak cadang kita buat meeting. Jadi saya set kan. Mungkin 1 jam je Prof. So Prof ada free ni besok. 1 jam. Ini bagus. PA yang bagus. Tak ada dia nak biar je benda tu. Nampak macam due date dah dekat ni. Due date lagi 5 hari ni. Tak buat apa-apa lagi. So kita yang kontrol. Kita yang kontrol. Buat initiate. Kalau tak pun kita tanya dulu pegawai. Ada tak maklumat ni ya? Sebab Prof boleh bercakap apa-apa lagi ni. Prof dah tengok ni tapi tak ada komen. Kita survey dulu. Ni KPT nak lagi 5 hari. Kita yang survey. Itu saya PA UTM dah banyak buat tu ya. Dia yang dulu gerakkan maklumat tu, dia tahu ni dia dah dekat ni. Bos sibuk tak sempat lagi tengok, kita yang dah work out. So bila Prof baca ataupun bos kita baca je, so kita dah lampirkan. Ni data dia, minta Prof terima, kalau okey saya submit. Saya bantu submit. So PA ni nampak macam dia macam grade rendah je sebab dia mungkin 29 sampai 32, mungkin rendah lah, mungkin lah sebab dia B kan. Tapi kan sebenarnya level dia kalau dia berfikir dia lebih dari pegawai. Sebab dia memang terlibat dengan semua important data, important things, benda-benda yang penting-penting kerana dia terlibat dengan bos dia. Yang dalam skop dia lah, penting-penting untuk skop dia. Kalau dia kena jadi timbalan pendaftar, yang timbalan pendaftar dia skop, orang lain tak tahu. Ya? Orang lain kerani-kerani semua, patut tak habis pun tak tahu, CC pun tak tahu. Yang tahu kita. Jadi kita ni dah macam level pegawai juga. Yang kita boleh memberikan pandangan, kita boleh tolong organize, make things smooth daripada kita juga. Sebab kadang bos tak sebab fikir. Tu yang saya dapat, alhamdulillah. Saya ada dulu Syahda, sebelum tu Puan Sohana. Very good membantu saya. Sekarang Puan Rana pun memang excellent TikTok. Selalu membantu saya dan tolong fikir untuk saya. Kadang-kadang tak sempat nak fikir. Dia yang Puan boleh tak saya nak buat macam ni? Puan Ratna bagi saya cadangan. Okey, setuju? Proceed. Jadi inilah PA idaman kita lah sebagai ketua. Saya cakap bagi kaca mata ketua. Kita kadang-kadang terlalu sibuk meeting pagi petang, pagi malam sampai weekend ada meeting kan. Kadang-kadang tak sempat nak organize kita punya perkara tu lah. Okay, baik. IT ni saya dah cerita, memang kawan-kawan tolonglah saya memang ada bijak-bijak dah semua Cuma saya nak ingatkan pada dia mungkin yang dah senior pun kenalah. Cubalah berjinak-jinak dengan benda-benda yang baru-baru ni saya tengok di pejabat saya Puan Lily dia banyak explore benda yang baru Ni terbahalah bagi contoh Puan Lily sebab sekarang di pejabat saya dah 3 tahun. So Puan Lily, Puan Ratna dah pandai buat slide tau. Dia nak beritahu slide ni Puan Ratna buat. Ya. Rana bantu saya buat slide ni. Ini pun makin cantik slide yang dia sediakan untuk saya. Ini benda-benda yang saya rasa skill yang perlu Jadi saya cari bahan saja. Puan Ratna bantu saya untuk buat slide saya yang cantik Dan dia explore sendiri saya tak suruh pun dia explore. Puan Lily pun sama bila kami ada morning briefing tu, dia simpankan semua slide kami dalam satu apa tak saya pun lupa Jadi saya pergi je ke situ, nanti katalah saya nak tengok nota Puan Nuril punya talk, saya pergi je, so tak payah saya nak WhatsApp Nuril tolong bagi slide dia, tak payah Saya pergi ke situ je, itu usaha Puan Lily. Jadi banyak usaha-usaha yang kawan-kawan saya dulu buat, masa saya dah di Fakulti Pendidikan, saya di Jabatan Pendaftar, banyak usaha-usaha ni. Bantu sebenarnya organisasi walaupun dia tu PA kan, PA kepada bos jaga bos satu ni, tapi sebab dia ada orang kata apa, semangat pejabat tu, semangat organisasi tu, dia sayang organisasi dia, sayang pejabat dia, sayang jabatan dia, so dia explore macam-macam perkara supaya boleh benefit all. Boleh dapat benefit all
Kemudian ini honesty jujur tadi ya. Jangan tutup mulut. Telinga masuk sini, keluar sini. Simpan dalam hati, jangan cerita. Ya. Cerita hanya untuk menambah baik, bukan cerita untuk memburukkan lagi keadaan. Zop, tutup mulut. Dan kemudian pengurusan masa. Macam tadi lah saya bagi kes tadi, masa nak ambil dua ni. Kalau macam Senate lagi lah ya. Puan Ratna dengan Puan Lily ni Puan Ratna dah semak, okey semua nak kena submit ni. Syarat Senate lagi 2 hari, puan sibuk semua. Menguruskan masa. Ya. Dengan benda lain lagi, dengan meeting lagi, dengan itu lagi. Memang semua macam tu lah bila terutama bila kalau kat meeting kat fakulti tu meeting JKA tu dekan nak kena chair meeting JKA besok je. Hari ni lah baru datang dokumen. Betul tak kawan-kawan? Dah lah meeting ni besok. Semuanya nak hantar ni, dah lah bos ni penuh dia pagi sampai petang. Tak tahu bila nak jumpa dia untuk semak dokumen ni. Kita pun cakap hati, korang ni tak tahu ke nak urus masa kan? Besok nak meeting, petang pukul 5 kau baru jumpa. Dekan ni belum masuk lagi ni, nak tanda tangan. Besok dah nak mesyuarat, tambah-tambah kalau nak JKTS ke apa, Rustia dah nak cepat ni. Rustia yang uruskan JKTS lah pun bising juga kan, bising juga. Macam mana lah. Tapi itulah kawan-kawan, itulah hakikat yang kita terima. Jangan kita mengeluh ya. Sebab semua orang ada kekangan. Kita jangan salahkan dia, mungkin dia pun sibuk benda lain. Dia terpaksa bagi last minute. So kita cubalah adjust. Dan kalau boleh kita cuba cari penyelesaian macam mana kan. Cari penyelesaian supaya kita boleh tambah baik. Idea untuk tambah baik. Bagaimana nak tambah baik ya. Okay, seterusnya be a team player. Ini saya nampak memang semua orang ada skill ni ya. Memang tak ada pun PA ni tiba-tiba walaupun duduk jauh kan, dia tiba-tiba dia seorang-seorang pagi sampai petang, tak ada ya. Memang dia part. Kalau ada apa-apa projek dekat pejabat tu memang dia lah antara orang kuat. Kuat masa saya di Fakulti Pendidikan Puan Sarima, Puan Mariana, semua orang kuat-kuat. PA ni memang jadi orang rujukan kita. Memang banyak idea dan banyak membantu kita Kemudian under pressure. Ini bila under pressure calm saya pun sebagai manusia biasa kadang saya pun melompat juga bila tiba-tiba datang sesuatu benda Tapi itulah kita semua kena belajar untuk calm, tenang dalam apa-apa pun keadaan. Memang tiba-tiba bos marah, tiba-tiba orang ni marah ataupun orang ni cepat, bos kita pun dah bosan ke apa ke, kenapa lah semua lambat kita be calm, kita yang tenang. Kalau kita pun kelang kabut, macam mana keadaan nak jadi smooth kan. So kita dia punya nadi dia, ingat kawan-kawan PA adalah nadi kat pejabat tu. Kemudian profesional untuk orang-orang dalaman kita, kawan-kawan kita jangan pilih kasih orang ni cepat, orang ni kesaja je kita dokumen dia lambat jangan semua kena sama. Kemudian project management skill ni pun kita dah tahulah kalau ada projek-projek yang diberikan So saya ingat dah nak hampir habis dah. Okay, terus yang ini Jadi saya bacakan sajalah ciri-ciri sosial yang baik adalah yang tahu peranannya dan senang untuk bersama orang ramai. Ini penting Dan alhamdulillah ini memang ada dekat UTM saya perlu bercakap bahasa yang sama ketua untuk mudahkan urusan kerja. Ini jangan berbeza-beza Kata bos, okey apa saya benarkan apalah contoh, mungkin contoh okey tak apa. Nanti boleh semua orang boleh email je kat saya. Contoh bos kata kan. Tiba kita pula sampaikan benda lain. Tak ada. Memang bos suruh email tapi kalau boleh print hantar kat saya untuk saya hantar kat bos. Kita kena senada. Kalau bos kata email, tak apalah kawan-kawan email kan. Kemudian user juga harus memahami ketua masing-masing. Ini saya kata kenal bos masing-masing lah Ada satu buku How to deal with your boss. Ini satu buku saya pernah baca buku ni, saya dekat library, How to deal with your boss. Jadi kita pun yang PA ni bacalah macam mana nak memahami kerja memahami ketua kita. Ketua tak sama kawan-kawan kita tak boleh samakan je. Ketua ni nanti dia dah bersara ke, dia dah pindah ke, kita sama je ketua, tak boleh. Kita baca dulu seminggu 2. Oh dia macam ni dia nak awal dia meeting WhatsApp dia lambat sikit respon Oh ni baca dulu gerak-geri dia. Baru kita dapat faham dia macam mana So jangan banding-banding. Apalah bos itu macam ni, bos ni macam ni. Jangan banding. Setiap orang ada kelebihan dan kekurangan. Ini yang tadi dah bincang. Zip mulut kita. Zip. Jangan cerita hal-hal rahsia. Sekarang terdengar kat telefon. Mungkin dia
gaduh dengan bini dia atau dia gaduh dengan suami dia, zip mulut kita, jangan sebab-sebab. Ini penting ya. Kemudian gunakan kongsi yang bijak dan mampu mengawal keadaan. Okey. Ini pun penting ya sebab kita ni orang ngadu-ngadu kan. Kita tak ada sesiapa pun, kita dengan bos kita, tapi orang keliling kita tu ngadu. Sukalah dia ni. Tak sukalah dia ni. Kita cubalah berlaku seimbang Dan pada masa sama saya juga perlu proaktif, aktif, efektif dan dedikasi kepada pejabat dan kemudian Yusuf perlu bekerja dengan bijak dan menjaga kepentingan ketua. Yusuf perlu tahu untuk membina keyakinan diri, kredibiliti dan kemampuan diri. Yusuf mesti berketampilan kemas, ni kita dah bincang tadi. Ya, penampilan kena kemas tapi mengikut peraturan etika pakaian yang dikeluarkan oleh Jabatan Penata. Janganlah kita pakai ke seluar ketat, seluar blouse yang pergi pasar, pergi shopping ke mall. Dia ada tata cara berpakaian. Baju kurung lah yang paling baik. Ataupun kalau nak pakai seluar tu, seluar etika kod pakaian yang dibenarkan dalam perkiling kita. Ini saya streskan ya. Jangan simply kita nak pakai blouse yang tak ada dalam kod etika pakaian ya. Dan akhir sekali saya rasa ni, saya juga perlu mempunyai pengetahuan serta diwajibkan agar pandangan dan pendapat mereka boleh dipakai dalam usaha memajukan syarikat ataupun pejabat ataupun organisasi ya. Jadi saya ingat itu saja yang dapat saya kongsikan. Saya lebih suka kalau kita dapat berbincang-bincang lah pada hari ini. Jadi saya stop sharing dulu kalau saya boleh baca apa-apa komen ya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum kita buka sesi Q&A, suka saya mengingatkan bahawa link kehadiran telah dibuka di ruangan chat, begitu juga di FB kita. Okey, Okey. Ada soalan satu soalan. Ada satu soalan puan. Boleh. Daripada Siti Sadia Ismail daripada UTM. Dia bertanya, boleh ke sekiranya staf N19 pembantu takbir yang menjalankan tugas sebagai PA boleh dapat allowance seperti setiausaha pejabat dapat tak? Okey, terima kasih. Siapa tadi? Sadia ya? Siti Sadia Ismail. Siti Sadia Ismail. Terima kasih Sadia. Siti Sadia terima kasih atas soalan tu. Okey. Jadi bila kita bercakap tentang kerja ni, memanglah sebenarnya PA tu sepatutnya PA yang sebenar lah kan dia. PA yang memang jawatan dia tu setiausaha pejabat N19 ataupun setiausaha pejabat N29 ataupun N32. Memang setiausaha pejabat nama skim tu Dulu memang kita boleh masuk terus dengan 29. Sekarang tak ada dah. Dia kena N19 setiausaha pejabat. Tapi kalau sekiranya kita diperlukan oleh pejabat untuk melaksanakan tugas selain pada pengkeranian biasa, kita kena bertugas untuk menjaga seorang bos kan. Itu dianggap sebagai kerja-kerja yang diminta oleh organisasi kita ya. Jadi yang pertamanya kita kenalah buat dengan sebaik mungkin ya. Cuma allow ni saya tak bolehlah jawab saya rasa setakat ni yang saya tahu tak ada ya. Tapi kalau sekiranya pihak pejabat dan organisasi itu boleh pertimbangkan dalam apa-apa bentuk sagu hati, itu pejabat boleh bincangkan ya. Setakat ni yang saya tahu, saya rasa macam tak ada ya. Kalau kita nak submit ke BSM pun macam tak ada ya. Tapi bolehlah kalau diperlukan, boleh dibincang di peringkat organisasi masing-masing ya. Perkara ni. Tapi saya kira ganjaran wang ini adalah yalah, kita tak sama insyaAllah. Saya selalu ingatkan diri saya. Kita semua tak sama ya. Tapi ganjaran wang ni kadang-kadang kita rasa wang tu tidaklah yang terpenting untuk kita. Tapi pengalaman tu kawan-kawan. Pengalaman ni tak boleh banding dengan duit tau ya. Dulu masa saya 41 kan. Banyak betul kerja-kerja yang selalu orang kata ni kerja 48 ni. Tapi saya tak pernah fikir. Ini kerja orang 44 ni saya tak pernah fikir ya. Alhamdulillah Allah bagi saya pemikiran itu. Saya tak pernah fikir. Sepatutnya memang 48 buat. Saya pun nampak ini besar sangat ni saya 41 nak kena buat. Tapi saya tak pernah fikir. Saya anggap sebagai pengiktirafan bila bos suruh saya buat. Ya, penghargaan bila bos suruh saya buat. Kerja ekstra sikit daripada
grade saya dan saya dapat value dia adalah pengalaman. Itu yang saya rasa saya tak boleh dapat kat tempat lain kawan-kawan. Apalah saya tak dapat gaji 48 tu masa tu Tapi value pengalaman tu, nilai pengalaman tu kawan-kawan, saya ni bukan kerani tapi saya bukan PA tapi buat kerja PA. Value tu. Yang takkan dapat disamakan dengan RM1. Tapi betul, saya memang tak nafikan, kita tak sama Saya menilai sesuatu tugas tambahan tu cara berbeza. Mungkin kawan-kawan menilai cara tugas tambahan tu mesti dinilai dengan duit, tak apa. Boleh diusahakan, tak ada masalah. Hak kita. Tak ada siapa boleh kata, janganlah sibuk-sibuk kerja nak duit. Hak kita. Boleh cuba. Tak dapat, kita dah redha, dah usaha. Usaha, doa, tawakal. Usaha, doa, tawakal. Apa, okey saja, tak ada masalah. Jangan judge orang tu. Kerja sikit nak duit, Jangan judge Kita tak sama kawan-kawan. Saya begini, saya tak anggap semua tu perlu dinilai dengan duit. Orang lain begini, jangan kita tak sama. Okey Sally? Ada soalan lain? Okey, soalan daripada ruangan chat daripada Puan Okey, baik. Nurliza. Okey. Puan, saya ada satu soalan. PA tentulah sentiasa rapat dengan bos atau ketua mereka sehingga kan ada pegawai-pegawai atau staf yang melabel PA sebagai kaki kipas dan kaki bodek. Kes ini terjadi apabila didapati bos yang dijaga itu bukan popular di kalangan staf PTJ kerana ketegasannya. Bagaimanakah cara terbaik agar PA tidak dipandang serong dan seterusnya dipulaukan kerana menurut arahan bos? Ada kes PA dituduh pula kaki hasut sedangkan semua keputusan bos adalah keputusan bos itu sendiri. Jadi itu soalan daripada Puan Nurliza Imran. Nurliza Imran Okey, soalan heavy juga ni Zali Berat juga saya nak jawab ni Okey, kalau kita berbalik, terima kasih Nurliza Berbalik pada saya sharing tadi, saya pun ambil dari sumber yang saya rasa penting juga memang kita ni mula-mula kita dengan bos. Kita punya level tu memang sebenarnya kita apa yang bos suruh tu ataupun apa yang bos punya cara kerja memang kita kena ikut. Sebab kita ni dengan bos tu yang kata memberi arahan kepada kita Jadi apa pun tanggapan orang lain di sekeliling kita kan kita tak perlulah nak fikir mendalam Yang penting kita kena tahu bahawa kita telah menjalankan tanggungjawab kita sebaik mungkin. Itu yang penting kawan-kawan Kita kena koreksi diri kita, muhasabah dulu. Muhasabah diri kita dulu. Adakah kita telah menjalankan tanggungjawab kita sebaik mungkin? Dalam memastikan kecemasan organisasi kita. Orang kata kita kaki bodek ke, kaki kipas ke ataupun orang kata PA yang memandai-mandai ke, menghasut ke, itu nombor 2, nombor 3, nombor 4 sampai mungkin nombor 100. Kita kena tengok diri kita dulu. Adakah kita yang telah buat yang terbaik? Telah memberikan sumbangan kita telah terbaik, kita menjadi institusi yang terbaik, membantu organisasi bukan bos saja sebab bos tu berkaitan dengan organisasi. Bukan kita jaga bos tu, jaga jadual dia saja Kita yang saya cerita tadi, kita adalah part organisasi. Kalau organisasi kita cemerlang, orang nampak, PA contribute. Sebab PA memang tahu keseluruhan. Tahu macam mana organize. Nampak bos tu cemerlang, dia suruh apa pun cemerlang. Orang nampak, ni PA dia, tip-top jaga dia. Apa yang orang-orang nak kata kawan-kawan di belakang itu soal yang tidak penting Kita memang kena kerja kerana yang sebenarnya kalau orang Islam tahulah kerja kerana Allah saja. Apa-apa orang nak cakap tu urusan dia. Jadi apa kita do our best, paling best, the very best and Allah do the rest. Kawan-kawan, buatlah yang terbaik, tak ada hanky-panky tak ada nak cuba nak bodek ke apa, kita tahu diri kita. Kita tak ada bodek. Kita tak ada nak kaki apa yang tadi? Kaki kipas. Tidak. I'm not that one. I'm not that person. That kind of person Zali So cukuplah. Cukuplah. Kita tahu diri kita, yang lain biar saja Itu jawapan saya Zali kepada Nurliza Imran. Terima kasih Puan. Okey, soalan seterusnya daripada Haris Amira.
Puan, saya PA Aha, masih baru dan banyak lagi ilmu okey. nak dipelajari. Apakah petua atau nasihat dari Puan untuk kami PA yang baru dapat menjalankan tugas dengan lebih cemerlang, insya-Allah. Okey, terima kasih ya Hanis Amira di atas soalan. Memang bila kita yang baru tak kiralah PA ke kerani ke kan kalau kita ni baru walaupun kita ni senior di tempat lain kita pindah tu kita pindah satu pejabat, satu organisasi kita baru Walaupun saya ni grade 52 ke 54 ke bila saya masuk ke pejabat baru tu saya tetap orang baru. Cuma mungkin kalau ketua tu lain sikit dia punya kaedah dia Tapi kalau kita PA, kita pembantu takbir kan memang kita kena cubalah membawa diri kita. Sebab kata pepatah Melayu selalu cakap kan masuk kandang rimau apa Sally? Mengaum. Mengaum Masuk kandang kambing kita Ya, mengembik. Kita mengaum. belajarlah dulu kan. Yang penting kita belajar. Jangan lari daripada sikap nak belajar ni. Jangan kata kita tambah-tambah kalau dah senior tahu semua. No, kadang-kadang organisasi tu lain sikit cara dia. Kita kena belajar. Pejabat tu lain sikit kaedah dia, kita kena belajar Jadi kita cubalah belajar. So saya difahamkan ada kelab seusaha Mungkin kelab seusaha mungkin boleh buat sharing dengan kawan-kawan lain Ataupun jadikan kakak-kakak PA-PA yang ada kat UTM ni mentor. Saya boleh suggest mungkin kat sini Puan Sarima, Puan Mariana, orang-orang lama ni siapa lagi Mungkin kalau ada Puan Syida daripada BSM di sini, Puan Suhana, semua orang lama-lama tu. Yang Puan Ratna, Puan Didi, semua orang lama-lama yang bagus-bagus. Puan Didi sini semua bagus-bagus yang cakap PA Prof Zaida. Siapa nama Apa nama PA Prof Zaida? Pun lama juga. Siapa yang nama? Subhanallah, lupa saya. Siapa PA pun Sati. Sati. Sati pun lembut saja. Itu tenang orangnya Siapa berurusan dengan Puan Sati tu memang kita tak pressure lah Dia macam mana pun kita kalut ni dengan dia kita tenang. Siapa tadi yang tanya tadi? Hanis Hanis boleh tanya dengan Ya. usaha. Tapi dalam organisasi tu kita kena belajar. Itu jawapan saya Zali. Okey, ini adalah merupakan soalan terakhir sebab rasanya dah tak Okey ada baik. lagi soalan dekat ruangan chat. Okey, Okey baik. soalan daripada Puan Dahliana. Puan, soalan Ah. saya adalah bagaimana kita nak handle situasi staf yang hanya boleh berhubung menerusi telefon pejabat dan email iaitu secara official, bukan menerusi aplikasi apps, WhatsApp dan sebagainya. Ini menyukarkan interaksi memandangkan kebanyakan bekerja secara work from home. Jadi mungkin ada So soalannya tak boleh yang berurusan tak dengan suka, telefon. Maknanya tak boleh mungkin berurusan dengan telefon mungkin berurusan hanya untuk telefon pejabat saja. I Guna see. Jadi dia tak boleh masuk dia handphone lah. Okey. ataupun WhatsApp. Mungkin sebab Okey, itu soalannya ada separuh macam itu kan. ya Soalan ada. tu. Okey. Okey, terima kasih kepada Dahliana Jadi dalam situasi macam ni saya kira mungkin kita tak boleh nak selesaikan lah Sebenarnya penggunaan WhatsApp ni kawan-kawan dia dah bukan jadi personal dah bukan jadi personal. Bila kita banyak work from home duduk kat rumah ni sebenarnya komunikasi kita dengan orang lain yang sama kerja dengan kita atau sama urusan kita adalah WhatsApp dan email. Okeylah boleh berurusan dengan email tak apa. Tapi kadang-kadang email ni mungkin buka mungkin tak buka. Jadi WhatsApp selalu kita buka. Sebab itu banyak kita punya komunikasi kan. Jadi kalau sebenarnya kita dah cuba berkomunikasi dengan orang dengan WhatsApp memang tak jalan, mungkin dekat email pun jalan tapi lambat yang kita kadang-kadang nak cepat. Jadi saya berpandangan perkara ini bolehlah dibawa perbincangan dalam peringkat yang lebih tinggi So kita jangan banyak sangka buruk dengan dia, jangan. Tak perlu cakap apa-apa Kalau kita rasa kita boleh sharing dengan kita punya bos, biar bos yang cuba selesaikan kenapa individu ni tak boleh menggunakan aplikasi WhatsApp dia untuk dia berkomunikasi ataupun berurusan kerja. Jadi kalau kita dah puas cuba masih tak dapat lagi maka
itu dah bukan level kita untuk selesaikan. Jadi kita bawalah kepada pegawai yang berkaitan untuk bincangkan, dan pegawai yang tersebut perlulah mengkaji apa masalah dia tak boleh guna urusan kerja dengan menggunakan aplikasi WhatsApp. Itu kena dibincangkan di peringkat yang atas sedikit, ya. Okey, saya ingat tu saja, ya. Zani? Okay. Mungkin ada yang nak bertanya secara live. Mesti Boleh? kita buka satu ataupun dua soalan pada hadirin yang live sekarang ni. Adakah yang nak bersuara? Boleh angkat tangan ke Puan? Kita block mute. Oh, Okey, angkat mute tangan, dia ya. Tak block nampak. Okey. Oh, I see. So tak boleh cakap live, ya? Cik Marzi? You Puan, kita ni kawal sikit. Boleh angkat tangan, raise hand, nanti kita akan request. Oh, okey. Macam. Oh. Adakah yang angkat tangan? Tak ada kot. Okey, macam tak ada ni. Agaknya lah, ya? Okey. Jadi nampaknya kita sudah sampai di penghujung majlis. Terlebih dahulu saya bagi pihak Jabatan Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa ingin merakamkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Puan Hanifah atas perkongsian ilmu sebentar tadi. Semoga sesi kita pada pagi ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Jadi untuk makluman, hadirin yang menonton di Webex ini adalah seramai lebih kurang 94 orang dan yang menerusi FB Live adalah seramai 60 orang. Tahniah diucapkan kepada semua yang dapat hadir sama-sama kita pada pagi ini. Jadi sebelum kita berpisah, boleh tak minta untuk buka on video, on kamera untuk kita mengambil gambar. Diminta semua hadirin untuk onkan video untuk kita mengambil gambar. Boleh saya tengok ke kawan-kawan saya. Kawan saya ni. Okey. Laila ada. Terima kasih Laila datang. Fida. Orang anak tu tak sihat tu, batuk-batuk Dah kebas sikit katanya. Pada. Terima kasih ya kawan-kawan semua. Pak hadir sama. Minta maaf kalau ada yang tak menepati ke ya. Apa yang saya sampaikan tadi. Buka on kamera masing-masing. Okey. Dah. Okey, senyum. 1, 2, 3. Okey, lagi sekali. 1, 2, 3. Okey. Alright. Okey, baiklah. Terima kasih juga kepada semua hadirin yang tetap setia bersama kami dari mula hingga ke akhir program. Dan jangan lupa untuk mengisi borang kehadiran di ruangan chat dan link kehadiran ini akan ditutup 15 minit selepas program ini berakhir. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Terima kasih.